banyak 13 episod kepada anda semua yang akan ditayangkan tidak lama lagi, yang mana drama ini berlatar belakangkan pada tahun 1945. Pada ketika itu, pada zaman ini adalah zaman untuk memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan kemerdekaan sudah pun bermula pada ketika ini, dan drama ini bertajuk Tok Guru, dan saya sangat berbesar hati bersama dengan 4 tunjang untuk menghidupkan Tok Guru ini. Pertama, kita ada penulisnya sendiri, penulis naskah Tok Guru itu Encik Zabidi Muhammad, iaitu penulis skrip. Juga kita ada Datuk Juri Latif Rosli, pengarah dan juga penerbit yang menghidupkan tulisan Encik Zabidi, dan 2 orang tunjang kepada pelakon dalam drama Tok Guru ini. Kita ada Encik Ismail Yaakob dan juga Lansiro. Assalamualaikum dan selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Waalaikumsalam. Saya tertarik apabila pertama subjek Tok Guru itu diangkat, yang kedua latar masa itu diangkat 1945, dan diangkatnya perjuangan kemerdekaan bermula di, boleh saya katakan, di Ipoh pada 1945, 1930-an itu, dengan beberapa nama besar pada ketika itu. Ada Burhanuddin, ada nama beberapa, Zabah salah seorangnya, dan juga saya difahamkan watak-watak ini juga disebut dalam naskah Tok Guru ini. Saya nak mulakan dengan soalan kepada Encik Zabidi. Kenapa tema Tok Guru ini diangkat dan 1945 tema masa itu diangkat? Saya rasa cukup tepat pada waktunya untuk kita mengangkat tema kemerdekaan sebenarnya, Encik Zabidi. Okey, sebenarnya idea Tok Guru ni saya dapat ketika saya pernah menjadi seorang penjawat awam sebagai seorang magistrate. So saya punya posting pertama ketika itu adalah saya dihantar bertugas ke Kelantan. Jadi saya banyak bergaul dengan pelajar-pelajar pondok, dengan tok guru pondok. Jadi di situ saya nampak di kalangan tok guru pondok ni kadang-kadang mereka ada berbeza pendapat dalam beberapa hal. Tapi masalahnya anak-anak murid mereka ni yang jadikan benda ni besar kan. Jadi so ideanya datang daripada situ. Tapi bila kita nak angkat dia ke dalam bentuk drama, tentulah kita nak angkat dengan mesej yang betul untuk kita mencerdikkan masyarakat kita dengan drama-drama Melayu kita. Jadi saya bawa dan saya angkat mesejnya adalah bagaimana orang Melayu ini perlu bersatu dalam mereka nak memperjuangkan sesuatu untuk bangsa dan negara. Jadi itu yang saya garapkan Tok Guru ini sebegitu rupa. Tapi sebenarnya Tok Guru ni kalau ikut tajuknya orang nampak macam cerita Tok Guru saja. Tapi sebenarnya Tok Guru ni, di sebalik Tok Guru tu sebenarnya dia ada bola sepak kat situ yang saya angkat untuk menjadikan ceritanya lebih menarik, sebab 30% kepada cerita Tok Guru ni tentang bola sepak di mana bola sepak di mana pelajar-pelajar Victoria Institution yang ketika tu die hard fan kepada Manchester United tahun 1945, jurulatihnya kebetulan datang ke Kelantan, berjumpa dengan 2-3 orang Tok Guru di Kelantan ni, ajak main bola dengan Victoria Institution. VI lah. VI. Jadi maksudnya latarnya latar tahun 1945. Nanti ada dialog-dialog dekat Victoria Institution yang mereka bercakap tentang Manchester United dan disebut nama-nama pemain bola sepak di zaman itu. Kan? Jadi akhirnya nanti kita lihat bagaimana pondok-pondok ni akhirnya bersatu dalam bola. Jadi mereka melupakan seketika perbalahan tu. Jadi ini yang saya nak angkat dalam cerita Tok Guru. Dan pada ketika itu juga adalah kemuncak pada Perang Dunia Kedua pada ketika itu. Yes. Zaman banyak sebenarnya pertentangan antara negara-negara di Malaysia juga. Kalau di Kelantan, Encik Zabidi sebut mungkin pada waktu itu juga kita sudah hampir dengan Jepun datang ke tanah Melayu. Juga pertentangan untuk kemerdekaan dan sebagainya. Adakah elemen-elemen begitu juga dimasukkan? Ataupun bola sepak untuk meriliskan keadaan tension pada ketika itu? Kemerdekaan. Ceritanya bermula selepas Jepun kalah. Jepun kalah kan. Jadi maksudnya di situ saya timbulkan konflik antara masyarakat Melayu di Kelantan ketika itu, dan ketika itu juga berlakunya era Malayan Union kan. Betul. So maksudnya British telah menghantar wakil-wakilnya untuk bertemu dengan raja-raja Melayu. Yang mereka belum hantar ialah ke Kelantan saja. Jadi cerita saya ialah Tok
Tok Guru ini pada peringkat awalnya cuba nak ajak masyarakat Melayu bersatu untuk menolak Malay Union, tapi mereka gagal sebab tadilah ada perbezaan pendapat kan. Tapi bila datang dengan bola, tiba-tiba bersatu pula Tok Guru ni. Ya, itu yang saya katakan mesejnya ialah untuk mengajak Melayu untuk berfikir tentang kesatuan Melayu itu sendiri kan. Sebenarnya ia boleh ditafsirkan dalam keadaan sekarang, perpecahan dalam bidang politik negara kita. Ya, betul. Bila kita tengok sahaja sukan yang melibatkan perlawanan Malaysia, Semua bersatu. semua orang. Ya, dia so isu dan mesejnya relevan dengan keadaan sekarang. Yes. Dia akan evergreen sehingga tak tahu sampai bila, tapi saya yangkakan dia akan evergreen lah. InsyaAllah. Lah. Selaku penerbit dan juga pengarah, macam mana untuk memastikan drama yang ditulis Encik Zabidi ini dihidupkan sebetul-betulnya dengan apa yang mahu disampaikan oleh Encik Zabidi? Okey, saya nak ucap terima kasih kepada Zabidi sekali lagi. Naskah ni bukan baru, kami simpan 2010. Wow, lama. Lama. So Tahun. development skrip ni kan. So saya bersyukur kerana Allah kata rezeki kita tu akan tak salah alamat. So terima kasih kepada Finas yang memberi dana untuk projek ni kan. So memang suka nak buat cerita ni sebab latar yang kita ada hari ni, mana kita ada set-set macam tu. Saya kena bina set-set. Kan lepas tu saya kena kostum pun sama juga. Dan memang orang kata masa kita syuting bulan puasa tahun 2021 tahun lepas, bulan puasa yang memang orang kata daripada pagi sampai pagi kan, buka puasa di set, sahur di set. Jadi pengorbanan semua orang yang terlibat ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ismail Yaakob, Lansiro, Nasibilan Khan, saya bilakan sebagai watak utama, Wafarina, Johan Asyari kan, dan Kamarul Haji Yusof. Memang bagi saya puas hatilah. Melalui dana yang Finas bagi, kita dapat hasilkan satu naskah yang bagi saya berat, tapi bila saya buat tu saya sangat enjoy kerana semangat itu dapat kita tonjolkan melalui drama Tok Guru ni. Macam Zabidi ceritalah, penyatuan bangsa Melayu ni melalui perlawanan bola sepak. Kita set up tim untuk lawan dengan Victoria Institution. So ini satu perkara yang saya kira menariklah untuk penonton-penonton menonton cerita ni nanti. Ada sedutan kami sediakan untuk anda semua selama 1 minit. Apa kata kita saksikan sekarang? Waalaikumsalam. Apa hal? Apa yang tak masalah besar, Papa. Kau kenapa? Siapa pula yang sakitkan hati kau ni? Siapa lagi kalau bukan Tok Guru Haji Ahmad? Dia buat hal lagi? Dia mengajar, dia kata pakai serban itu bukan sunnah. Itu memang tak betul. Ini dah bina sunnah Nabi. Kau dengar kat mana ni? Cik Mat beritahu aku. Kau boleh percaya ke cakap Cik Mat tu? Cik Mat tu kan anak saudara aku. Takkanlah aku tak percaya dengan darah dagingku sendiri. Ni apa kita nak buat sekarang? Kita jangan biarkan orang hina sunnah Nabi. Berani ya sekarang ni Tuan Haji. Pada sang pelakon cukup hebat Masuk Nasibilah Khan, Cik Ismail sendiri. Saya tak jangkakan Cik Ismail bawa watak guru. Betul? Tak, cikgu. Salah. Cik Ismail bawa watak apa? Cikgu. Cikgu. Guru besar sekolah. Dan kita tahu semua pada waktu itu adalah guru itu adalah cikgu-cikgu semua mendapat maklumat yang lebih banyak daripada orang biasa, dan dia di barisan hadapan pada orang-orang kampung pun semua. Di depannya ada pemimpin yang besar-besar lagi. Tadi dia yang menyebarkan maklumat, yang dia menggerakkan orang-orang kampung dan yang lain-lain untuk bergerak bersama-sama pemimpin yang dari depan. Itu peranan guru dulu. Cikgu Hamzah ni lambang pada peranan guru itu yang berjuang bersama para pemimpin untuk lawan, untuk dapat kemerdekaan, untuk bebas, untuk menjaga tanah air sendiri dan bangsanya. Untuk menghidupkan watak, sepatutnya seorang pelakon dia kan ada reference ataupun rujukan. Lagi-lagilah pada tahun 1945 ini, di mana Cik Ismail dapatkan rujukan untuk menghidupkan watak seorang guru pada tahun 1945. Saya apabila kita membaca skrip dan briefing daripada penerbit dan pengarah, kita langsung mendapat sedikit sebanyak gambaran watak tu dan maklumat tu.
dan kita cuba pergi kepada tahun itu dan kita baca juga sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Millennium Union apa semua dari sekitar perjuangan guru-guru. Jadi Cikgu Hamzah ini adalah fiksyen saja, tapi dia melambangkan seorang guru yang berjuang. Saya bayangkan pada waktu itu kalau dia bertindak, kalau dia berfikir adalah pada waktu itu dia tidak mendapat maklumat terus macam sekarang. Betul. Jadi kalau dan maklumat itu selalunya sampai terus kepada dia ataupun bisik-bisik dan dia memilih yang mana apa, dan cikgu lagilah ada rangkaian dia. Rangkaian cikgu-cikgu semua dan dia senang mendapat maklumat-maklumat ni. Dan dia juga orang yang di depan untuk mendapat maklumat, membaca atau mendapat daripada orang lain. Okey. So, Okey, untuk Lan pula, apa watak yang dibawa pada kali ini? Okey, terima kasih. Lagi sekali saya ucapkan kepada Datuk Juri kerana saya rasa ini di antara drama arahan Datuk Juri yang memang sangat-sangat mencabar, yang saya rasa sangat berbangga sebab saya ada terlibat dalam naskah ni. Okey, macam saya, boleh dikatakan saya muda lagi lah dalam industri dan banyak benda saya kena belajar. Contoh drama Tok Guru ni, cabaran buat saya. Sebab kita tak berada di zaman itu. Macam Abang Ismail sendiri tadi, dia study dengan cara nak dapatkan watak tu sendiri. Macam saya pun, saya cuba baca semua keseluruhan skrip untuk saya faham. Sebab kita nak mengadakan sebagai seorang pelakon, bukan sekadar nak lontarkan dialog, tapi gerak, pemahaman ketika itu. Kita tak boleh nak bercakap macam orang zaman sekarang. Betul. Cara orang sekarang, sebab cara dulu tak sama. Dan watak ini bagi saya di antara watak yang mencabar untuk saya bawa. Dan saya cuba bermain dengan, orang cakap, kata-kata yang mungkin pada zaman sekarang orang tak guna pakai lagi dah. Saya cuba ketengahkan benda tu. Dan saya cuba buat yang sehabis baik sebagai seorang pelakon untuk menjayakan watak tu dan juga menghidupkan suasana setiap babak yang Datuk dah arahkan tu. Ketika dalam proses penggambaran untuk dapatkan 13 episod ini dan juga dihidupkan, bagi penulis skrip sendiri, bagaimana untuk memastikan skrip yang anda tulis itu, naskah yang anda tulis itu ditafsirkan secara betul apa yang anda rasa? Okey, sejujurnya saya mengambil masa yang agak lama jugalah untuk menulis sebuah drama 13 episod ni. Maksudnya kalau dalam keadaan biasa, untuk sebuah drama 13 episod ni, dalam cerita-cerita biasa kita boleh siapkan dalam masa 6 ataupun 7 bulan atau 6 ataupun 7 minggu. Tapi untuk drama ni saya mengambil masa 4 bulan untuk menyiapkan dia punya skrip kerana saya terpaksa membuat banyak pembacaan. Betul. Dan saya juga terpaksa banyak membuat kajian-kajian pewatakan, dan juga saya juga terpaksa menjaga sensitiviti kepada drama ini supaya tidak timbul tafsiran yang berbeza daripada apa yang saya hasratkan dalam cerita ini. Maksudnya saya punya hasrat kepada cerita ini adalah untuk mengajak masyarakat Melayu untuk berfikir bagaimana sepatutnya mereka patut bersatu untuk membina satu bangsa Melayu yang lebih bermaruah. Jadi itu cabaran saya yang paling utama, dan drama ini adalah drama di mana bukan saja nama Ahmad Bustamam, nama Zahba, nama Burhanuddin Helmi disebut dalam dialog, tapi watak-watak itu memang diwujudkan watak itu dalam drama ini. Dan saya berani kata inilah satu-satunya drama Melayu daripada kita merdeka sehingga sekarang, di mana 3 watak ini yang dulunya dianggap sebagai golongan Melayu berfahaman kiri, tapi diangkat wataknya dalam sebuah drama. Jadi sebab pada saya watak Melayu berfahaman kiri itu adalah label yang diberi oleh British ketika itu untuk menakut-nakutkan masyarakat Melayu kepada orang Melayu, tokoh-tokoh yang nak menyatukan orang Melayu ni. Jadi saya harap jadi itu cabaran saya untuk mengangkat watak dan pewatakan 3 tokoh yang tak pernah kita jumpa dan tak pernah timbul dalam drama ni. Itu yang saya katakan tadi, kajiannya cukup mendalam untuk menghasilkan satu skrip yang baik. Kerana mereka memulakan perjuangan kemerdekaan itu seawal 1930-an. Ya, betul. Dan kita kenal perjuangan kemerdekaan biasanya 1940-an ke atas. Yes. Kita nak saksikan sedikit serutan dari episod ketiga daripada drama ini. Apa kita saksikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Kamu mengintai apa tu? Mengintai? Saya tak ada mengintai apa tu. Saya
Saya tengok burung. Tadi ada burung. Tadi kat sini. Burung. Kau ingat aku percaya? Minta maaf tu, Bu. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cukup tertarik dengan segala latarnya. Satu latar masa, skala scheme of the camera dan sebagainya, dari segi kostum dan sebagainya. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah gabungan pelakon lama yang begitu senior, Nasir Billah Khan, dan juga pelakon baru, contohnya Wafarina. Macam mana mengarahkan dua generasi pelakon yang berbeza dalam satu drama pada saya cukup epik sebelum kemerdekaan ni. Okey, sebenarnya kita nakkan peringkat umur daripada kanak-kanak sampailah dewasa menonton cerita ni. Jadi gabungan pelakon tu sangat penting. Daya tarikan kepada cerita ni kena, sebelum orang nak tengok cerita tu, orang nak tengok siapa pelakon dia kan. Jadi gabungan itu saya kira dari segi lakonannya diorang ni tak ada masalah. Diorang memang profesional kan. Looks yang saya cari adalah looks yang orang zaman dulu. Klasik look. Klasik look. Saya Yang klasik tu. tak? Kan. Sebab Mana tahu lebih berlakon lepas ni kan. kita nampak keseluruhannya macam tu. Jadi make believe. Kita telah mewujudkan satu orang kata kepercayaan bahawa latarnya betul. Color scheme dia, baju dia semua betul kan. So insya-Allah lah saya harap ianya menjadi mendapat menarik ramai menonton Sempena Merdeka tahun ini. Itu Johan Asy'ari. Johan Asy'ari. Apa cabaran Lan bawa watak pada kali ini? Bawa watak klasik. Wajahnya memang klasik lah. Kan? Walaupun dalam keadaan 2022 memang klasik. Cabaran dia. Cabaran dia, saya kena limitkan energi lakonan saya. So saya Dalam ni antagonis atau protagonis? saya protagonis. Sebab saya menjadi seorang Tengok pun tahu ustaz, menangkap cikgu juga. Dan saya adalah orang perantara. Sekiranya ada pihak nak berhubung dengan Tok Guru, mereka akan berjumpa dengan saya dulu dan saya akan menyampaikan dan akan menengok dulu apakah benda itu boleh saya sampaikan kepada bapa saya ataupun tidak. Jadi watak saya tadi saya terpaksa hadkan supaya watak itu tidak nampak macam antagonis dan tidak nampak terlalu macam protagonis sangat. Jadi permainan watak saya tadi akan tengok kepada situasi juga. Dan yang selebihnya Datuk akan banyak bagi guide lah. Okey, macam ni. Dan yang paling seronok sekali, saya tak pernah lagi dapat berlakon drama yang berlatar belakangkan 1945. Datuk dia ada daripada pagi sampai ke pagi. Dan set yang disediakan tu memang wow. Lenggong. Dekat Lenggong. Lenggong tu Datuk buat set 100%. 13 episod semua shoot di situ. Ya. Wow. Saya bina set. Set di banner. Abang Ismail pula, apa cabaran pada kali ini? Membawa watak guru. Ya, cabarannya adalah saya mewakili, saya ingin sangat bersama-sama dengan penulis dan penerbitnya mewakili guru pada waktu itu. Ya, bagaimana dia orang berjuang sampai Cikgu Hamzah ini rumahnya dibakar. Rumah dia kena bakar apa semua, tapi ialah sebagai manusia biasa dia rasa goyah, tapi dia bangun balik semula untuk terus sama-sama berjuang dengan Tok Guru dan kawan-kawan yang seangkatan. Yang pertamanya adalah saya ingin mewakili guru pada waktu itu. Semangat saya mau semangat itu ada daripada karakter Cikgu Hamzah ni. Supaya kita dapat rasa cikgu pada waktu itu ya begitu ikhlas dan mau berjuang dan untuk mempertahankan bangsanya, agamanya. Cikgu sangat cukup dipandang tinggi pada. Ya. Itu satu perkara yang saya jaga supaya karakter cikgu itu dipandang Cikgu Hamzah. You tengok je, Cikgu Hamzah. Saya nak yang tu. Jadi saya mesti selalu ready daripada tempat tinggal lagi untuk pergi ke set tu, saya ada ready untuk karakter tu. Okey. Itu dia yang dapat kita gambarkan kepada anda untuk mengenai drama 13 episod Tok Guru ini. Bila akan ditayangkan di 31 Ogos sebelum episod pertama. Episod pertama 1:30 petang hingga 2:30 petang. Setiap Isnin hingga Khamis. TV 2.
Okey, dan juga jangan lupa untuk saksikan Tok Guru ini. Terima kasih kepada kesemua tunjang kepada drama Tok Guru ini. Datuk Juri, terima kasih kerana menerbitkan juga mengarahkan naskah daripada penulis kita Encik Zabidi Muhammad, dan juga terima kasih kepada kedua pelakon, saya kira cukup hebat juga, Hamzah, Encik Ismail dan juga Lansirun, juga salah seorang watak yang menghidupkan Tok Guru. Terima kasih kepada semuanya. Sama-sama. InsyaAllah saya doakan drama ini masih lagi orang ada tempias Mak Kilau. Itu harap dibawa masuk ke drama ini pula 13 episod. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang kita nak ke cerita pagi negeri Kedah. Ini rakan saya Rashid Jali sudah pun bersedia.